SAW, iaitu doa berkaitan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Bila masuk bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan ni ada satu doa khusus yang Nabi ajarkan kepada kita, iaitu yang berbunyi Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, kau berkatilah kami dalam bulan Ramadan, bulan Rajab dan juga Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Jadi insya-Allah berbalik pada topik kita, persoalan berkaitan puasa. Jadi katakanlah ada orang berpuasa Isnin, Selasa, Rabu, hari Khamis dia ada kenduri kendara. Jadi kemudian dia kata hari Khamis tu dia tak puasa, hari Jumaat dia sambung balik sampai hari Sabtu Ahad. Jadi saya nak cerita bab puasa hari Jumaat dulu. Dari segi hukum makruh berpuasa pada hari Jumaat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, janganlah seseorang daripada kalian berpuasa pada hari Jumaat kecuali ia telah berpuasa yang ini sebelum iaitu hari Khamis atau selepasnya iaitu pada hari Sabtu. Hadis ni diriwayatkan oleh Sahihaini, iaitu daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan saya suka bawakan satu hadis lagi mafhumnya, begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Juwairah binti Al-Harith, iaitu isteri yang ke-8, kalau tak silap saya, isteri yang ke-8 baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi. Beliau menceritakan pada satu hari Nabi SAW telah masuk kamar dia menemui Juwairah binti Al-Harith pada hari Jumaat. Dan pada ketika itu kata Juwairah, aku sedang berpuasa. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Juwairah. Dia kata, wahai Juwairah, adakah kamu telah berpuasa semalam? Jawab Juwairah, tidak ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi, adakah kamu ingin berbuka? Jadi berbukalah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, berdasarkan kepada zahir dari dalil yang saya baca dua hadis tadi, kebanyakan para ulama dalam kitab-kitab mereka menghukumkan makruh ini berpuasa pada hari Jumaat sahaja. Oleh kerana itu kita tidak digalakkan untuk berpuasa pada hari Jumaat sahaja, kecuali telah berpuasa sebelumnya, iaitu pada hari Khamis, atau ingin berpuasa selepasnya atau pada esoknya, iaitu hari Sabtu. Walaupun berpuasa itu dianggap sah, secara umumnya Rasulullah SAW tidak menggalakkannya sebagaimana dalam hadis Juwairah tadi. Jadi baik berkaitan dengan puasa hari Sabtu Ahad pula. Jadi puasa Jumaat, puasa hari Sabtu Ahad hukumnya makruh berpuasa pada hari Sabtu secara tunggal. Maknanya nak puasa Sabtu tu semata-mata hari Sabtu saja. Hari Ahad tidak, Jumaat pun tidak. Hukumnya makruh. Ia tidak digalakkan walaupun sah. Ibadah puasa tadi itu sah jika dilakukan. Begitu juga hukum berpuasa pada hari Ahad, hukumnya sah. Maknanya puasa tadi itu sah, tapi melaksanakan tadi hukumnya makruh. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, janganlah seseorang daripada kamu berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang telah difardukan kepada kamu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini maksud syarah daripada hadis Nabi SAW ini, yang maksud difardukan ini tadi ada dua wajah, ada dua kaedah anwa'. Yang pertama kata ulama, puasa yang telah difardukan iaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Maknanya Ramadan ni kalau puasa jatuh hari Sabtu ke atau hari Ahad atau hari apa sahaja, perlu wajib berpuasa. Yang kedua, yang dinamakan puasa yang difardukan tadi, katakanlah seseorang tu tadi dia nak melaksanakan puasa nazar, tetapi dia tak tahu hukum berpuasa hari Sabtu, Ahad, Jumaat sebagainya. Jadi dia pun bernazar, sekiranya anak aku masuk universiti
Minggu ni, minggu depan hari Sabtu aku nak berpuasa. Maknanya tunggal, dia puasa tu sah. Itu maksudnya sebab nazar ni dia sunat, tapi bila dah dilafazkan dan disaksi maknanya dia menjadi wajib. Jadi itu dua pendapat yang dimaksudkan katakan difardukan ke atas kamu. Iaitu ulama Al-Azhar Mesir, bekas mufti Mesir, Syekh Atiyah Saqar, dalam kitab beliau menegaskan nas'aluka fiddin, menegaskan bahawa berdasarkan hadis ini makruh berpuasa sunat pada hari Sabtu dan Ahad, kerana pendapat beliau kerana kedua-duanya merupakan hari kebesaran bagi golongan Yahudi dan Nasrani, iaitu walan tarda ankal yahudi wala nasara. Allah tak redha atas Yahudi dan Nasrani ni. Orang Yahudi ni dia mengagung-agungkan ada satu hari perayaan dia, iaitu hari Sabtu ataupun dinamakan hari Sabat. Manakala orang Nasrani ni, muslimin-muslimat, pula mereka membesar-besarkan, mengagung-agungkan pada hari Ahad. Akan tetapi sekiranya berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad itu dengan dihimpunkan dengan hari-hari yang lain, maksudnya dia berpuasa hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, maka kata Syekh Atiyah Saqar, maka ia tidak makruh. Ia merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad juga ada meriwayatkan hadis berkaitan Nabi berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad. Baginda bersabda, sesungguhnya kedua-duanya, iaitu Sabtu dan Ahad, adalah hari raya golongan musyrikin, iaitu Yahudi wala Nasara, Yahudi dan Nasara, golongan musyrikin, dan aku ingin bertentangan dengan mereka. Di sini saya diriwayatkan oleh Imam Ahmad sendiri. Jadi insya-Allah muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, moga-moga dengan jawapan yang saya kongsikan ini berkaitan dengan hukum ini, saya menyampaikan saja, memanjangkan hukum ini. Bukan saya sendiri yang buat hukum, saya mengambil daripada kitab-kitab, dan saya kongsikan berkaitan puasa, hukum puasa ni tadi kepada muslimin muslimat yang rasa keliru nak beramal, nak beribadah tentang puasa, tetapi tak pasti, takut puasa bukan puasa ikut cara Nabi SAW, bukan sunnah Nabi SAW. Sebab sangat penting kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW menunjukkan dan membuktikan, memaparkan benar kita kasih pada Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, maka kita kena beramal ibadah mengikut cara sunnahnya. Dalam hadis Nabi SAW, satu hadis sahih, man ahyati sunnati, bahawa siapa yang menghidupkan suatu sunnahku, faqad ahabbani, maka itulah bukti tanda kecintaan dia kepadaku. Fahuwa ma'ani fi jannah, maka balasannya dia, orang yang menghidupkan sunnah aku tadi, akan bersama denganku dalam syurga. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan muslimin muslimat ahli qaryah yang saya sayangi, balasannya bukan duduk sekampung, dapat sekampung pun dah besar rahmat dah. Kita bayangkan, Perdana Menteri itu adalah orang daerah saya. Baru daerah, bukan belum kampung. Kalau kampung lagi hebat, ini bukan kampung. Duduk bersama dengan Nabi SAW. Nabi dah tentu syurga Nabi di mana? Di Makam Firdaus, iaitu makam yang syurga yang tertinggi. Jadi bersama dengan Nabi SAW. Masya Allah, tabarakallah. Jadi insya-Allah moga-moga perbincangan ini dapat melancarkan ibadah kita berkaitan dengan puasa sunat, insya-Allah. Baik, barakallahu fikum jami'an. Insya-Allah mana yang ada kelemahan adalah daripada saya sendiri, dan kebaikan semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum sekali lagi. Barakallahu fikum jami'an. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.